Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam tahun baru 2021 kepada semua warga Fama tanpa mengira di mana jua anda berada. Tuan-tuan dan puan-puan, anda bersama saya Wan Faizatul Aniza binti Ismail Tim, moderator untuk program Amanat tahun 2021 yang julung-julung kalinya diadakan secara langsung dari bangunan Fama Point. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, pada 13 dan 14 Januari 2021 yang lepas, Bahagian Perancangan Strategik telah mengadakan taklimat kepada semua pengarah Fama Negeri mengenai rancangan Malaysia ke-12 dan Rolling Plan pertama tahun 2021 yang memfokuskan kepada peruntukan wang mengurus dan wang pembangunan yang telah diperuntukkan oleh kerajaan kepada Fama. Bagi tahun 2021, Fama telah diperuntukkan dengan peruntukan pembangunan sebanyak 28.19 juta melalui pelaksanaan sebanyak 17 kumpulan projek yang merangkumi 82 projek di bawah 11 bahagian Fama. Antara kumpulan projek baru adalah Digital Agri-Food Marketing, Pakej Pembekalan Agro Mula, Pakej Pembekalan Agro Sedia, Agro Eksport, Usahawan Perintis dan lain-lain yang kita akan kupas dengan lebih lanjut bersama tetamu undangan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan warga kerja Fama, jika tahun-tahun yang sebelum ini kita berpeluang untuk berkumpul bagi menyaksikan majlis menandatangani Aku Janji, sasaran kerja tahunan dan KPI oleh semua pengarah Fama Negeri secara fizikal. Namun, pada kali ini kita bawakan dalam format yang berbeza, kita berkumpul secara virtual dalam suasana norma baru dan selaras dengan pendigitalan Fama. Kita bawakan khas kepada warga Fama video majlis menandatangani Aku Janji sasaran kerja tahunan dan KPI Fama tahun 2021 oleh pengarah-pengarah Fama Negeri. Kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, Aku Janji telah pun termeteri, SKT dan KPI telah pun dipersetujui. Kemuncaknya sekarang untuk kita sama-sama mendengar amanat dan mandat tahun 2021 daripada Ketua Pengarah Fama yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama untuk bersama-sama kita di studio. Assalamualaikum Datuk, selamat datang ke studio Fama Point. Assalamualaikum. Hari ini kita bersiaran secara langsung ya Datuk dalam program Amanat tahun 2021 bagi kita bersama-sama mendengar amanat daripada yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama. Jadi secara sepintas lalunya saya akan berbicara sedikit berkenaan dengan latar belakang Datuk. Okey, kalau kita lihat Datuk merupakan anak jati kelahiran Kuala Kangsar Perak, telah berkhidmat selama hampir 33 tahun di Fama, mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang pengurusan dan pentadbiran, ekonomi dan keuangan, pemasaran dan operasi serta telah berkhidmat di beberapa buah negeri sebagai pengarah Fama Negeri dan turut menjawat jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Fama Corporation Sdn Bhd yang merupakan anak syarikat milik penuh Fama. Okay, Datuk, sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan selamat datang. So, Datuk, ini adalah julung-julung kalinya program wawancara kita adakan secara langsung dengan norma baru, Datuk, ya. Baiklah, Datuk. Kita terus pergi kepada kita punya program pada hari ini. So, jadi sebagai mukadimahnya, Datuk, kita tahu Datuk telah menerajui Fama selama hampir 2 tahun.
Bagaimana bagi mengendali dengan lebih dekat kepimpinan Datuk sebagai pemimpin pengurusan tertinggi Fama, boleh tak Datuk kongsikan sedikit mengenai pengalaman Datuk dan cabaran yang Datuk lalui? Okey, terima kasih Puan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Jawatankuasa Penganjur kerana telah menyediakan satu medium dalam norma baru dalam kita menyampaikan mesej-mesej yang tertentu kepada semua kaki tangan. Kita tahu bahawa dalam keadaan COVID-19 ini kita perlu ada satu anjakan paradigma, iaitu berfikir di luar daripada kotak kita, bagaimana kita nak menyampaikan sesuatu perkara itu. Dalam keterbatasan yang ada ini, kita perlu untuk mencipta inovasi-inovasi bagi memastikan bahawa apa yang kita nak sampaikan itu sampai kepada kaki tangan kita. Berkaitan dengan soalan daripada Puan tadi, iaitu pengalaman saya merasai pelbagai pengalaman. Saya diberikan peluang, saya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk saya berkhidmat dalam pelbagai bidang. Bermula dari apabila di zaman persekolahan lagi, saya telah diberi peluang untuk menerjui sekolah dengan menjadi ketua pengawas, mana saya memupuk bakat kepimpinan itu daripada sekolah lagi. Malah saya pernah menerima satu anugerah, iaitu anugerah pemimpin masa hadapan. Jadi mungkin ia diterjemahkan daripada doa kedua ibu bapa saya dan semuanya sehingga saya dapat merajui Fama. Alhamdulillah. Bercerita tentang pengalaman saya, saya mula memasuki Fama pada tahun 1988. Pada waktu itu ekonomi berada dalam keadaan yang menurun. Jadi saya berasa amat bertuah dapat diterima masuk berkhidmat di Fama. Dan daripada situlah saya telah berkhidmat di Ibu Pejabat selama 4 bulan, kemudian ke Selangor, kemudian pergi ke Johor dan negeri-negeri lain sehingga saya boleh dikategorikan sebagai tokoh malai jerah kerana kerap berpindah. Kerap berpindah ni ada 2 kategori. Saya dalam kategorikan sama ada saya whether you are too good or you are too bad. Ada 2. Saya tak tahu saya berada di mana. Whether too good or too bad or in between. I see. Dan pengalaman yang tak boleh saya dilupakan adalah apabila saya dihantar ke Pulau Pinang untuk menjadi pengarah Fama Negeri pada umur saya 28 tahun. Muda lagi Datuk ketika tu kita orang lelaki ni sentiasa rasa muda, tak pernah rasa tua. Dan seterusnya saya pindah ke Perak, ke Sarawak, ke Melaka dan saya melanjutkan pelajaran. Dan sebahagian besar daripada pengalaman saya adalah di peringkat negeri. Dan alhamdulillah saya juga diberi peluang untuk bertugas 3 kali di Johor, di Singapura, dan menjawat jawatan di CEO Raya Pemako, menjadi pengarah kanan kewangan dan TKP. Ini merupakan antara ramuan-ramuan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya dalam menimba pengalaman di pelbagai negeri, di pelbagai bidang, pelbagai bahagian dan sebagainya untuk menjadikan kita seorang pegawai, mendidik saya untuk menjadi seorang pegawai yang mempunyai elemen-elemen apa yang diperlukan untuk menjadi pengurusan tertinggi. Saya rasa bersyukur sangat kerana peluang itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Dengan anugerah dia dapat saya menimba pengalaman-pengalaman itu. Kalau kita lihat Datuk, sebenarnya kita katakan pengalaman dan juga pengetahuan itu sangat penting lah. Bukan kita kata pengetahuan saja, tetapi pengalaman sebenarnya memberikan kita kata keseimbangan lah dalam mana Datuk menerajui Fama ketika ini. Ya. Okey, terima kasih Datuk. So jadi kita pergi kepada seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada soalan ni Datuk daripada pegawai kita yang menonton siaran ini secara langsung daripada Fama Mersing. Minta maaf, Fama Mersing. So jadi boleh kita dapatkan soalan daripada Fama Mersing?
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali. Saya Irma binti Ismail dari Pejabat Fama Daerah Mersing. Di sini saya ingin bertanyakan satu soalan kepada Datuk. Datuk banyak berkhidmat di peringkat negeri. Apa nasihat Datuk tentang bagaimana cara yang membolehkan kami di peringkat daerah ni dapat melaksanakan program-program yang dirancang oleh Ibu Pejabat seperti mana yang telah diarahkan? Sekian soalan saya, Datuk. Terima kasih. Terima kasih Puan Irma daripada Fama Mersing. Okey, tadi Datuk berkenaan dengan soalan bagaimana membolehkan pegawai ataupun kita kata peringkat negeri untuk melaksanakan program. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Puan Irma atas soalan yang begitu baik tadi. Sebenarnya di dalam kita melaksanakan suatu program, dia ada turutan dia. Ibu pejabat merancang dan memberikan peruntukan. Pelaksanaan adalah di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Bagi kakitangan di peringkat negeri dan juga daerah, pelaksanaan sesuatu aktiviti ini saya lebih gembira sekiranya ia ditokok tambah atau diadakan inovasi dan tidak terkongkong dalam ruang lingkup itu, namun kita membuat penambahbaikan asalkan ia tidak lari daripada garis panduan yang telah ditetapkan. Tidak hanya kita melaksanakan ia sebagai stereotip sahaja. Kalau kata kita nak memilih peserta-peserta yang katakanlah sebagai agrobazar kedai rakyat, garis panduan telah diberikan. Namun begitu amat wajar peringkat daerah untuk melaksanakan ia dengan membuat beberapa penambahbaikan dengan mengambil kira sensitiviti dan juga dasar-dasar di peringkat negeri dan juga daerah. Jadi ini adalah merupakan antara ramuan yang penting supaya apa yang kita laksanakan itu sebenarnya dapat memberikan nilai tambah kepada usahawan-usahawan yang kita bimbing. So dalam ini keywords dia adalah Irma, saya melihatkan kepada inovasi dan nilai tambah itu. Itu. Okay. So maknanya kita bila kita bekerja di peringkat lapangan ni, so kita kena ada ramuan supaya kita dapat mengembeling apa sumber yang ada. So jadi kita kena jadi kreatif, kita kena jadi proaktif untuk memastikan apa saja aktiviti dan penyampaian Fama itu berkesan di peringkat lapangan, Datuk ya. Okey, baik Datuk. Kita lihat Fama telah mengalami evolusi fungsi daripada mula ianya ditubuhkan pada tahun 1965 sehinggalah abad ke-21 ini. So jadi boleh tak Datuk mengupas sedikit mengenai faktor yang memacu evolusi ini yang telah dilaksanakan di dalam Fama sendiri, Datuk? Baik. Terima kasih. Faktor ini penting ataupun elemen ini penting untuk dihayati oleh setiap daripada kaki tangan kita. Melihat bagaimana sejarah ini Fama ditubuhkan pada tahun 1985, pada masa itu adalah untuk mengatasi masalah sistem padi kunca. Yang ini sebenarnya yang kita tekankan di dalam kumpulan drama tari kita yang buat persembahan, yang menjadi juara di peringkat MAFI, yang buat persembahan di Singapura. Ini yang perlu ditekankan. Bagaimana evolusi Fama itu asasnya ditubuhkan sehinggalah ia berkembang. Berkembang, kalau kita lihat Fama ini bermula dengan mengatasi masalah orang tengah secara penglibatan secara terus di dalam pemasaran. It means that so-called kita membuat jual dan beli. Kemudian pada tahun 88, 87 bila saya masuk kerja, ia telah mengalami sedikit perubahan. Perubahan itu ialah di mana kita membina lebih banyak outlet ataupun pembangunan institusi pemasaran. Dan seterusnya ia berkembang lagi. Ia berkembang dalam kita membangunkan usahawan-usahawan pemasar. Kita memfokuskan kepada pembangunan dalam maklumat pasaran, pembangunan di dalam galakan pasaran dan sebagainya. Sehinggalah kita masuk kepada satu era sekarang, iaitu era digital. Kerana pemasaran ini adalah satu yang dinamik. Dia sentiasa berubah-ubah. Dalam keadaan sekarang ini, kita kena fokuskan kepada pemasaran secara digital. Bagaimana kita
membangunkan usahawan untuk menjadi usahawan pemasar. Penglibatan kita di dalam jual dan beli ini hanyalah pada tahap minima, pada kes-kes yang tertentu sahaja. Okey, Datuk. So jika kita lihat sebenarnya evolusi itu sentiasa berlaku tanpa mengira masa. So dan kita tengok pasaran berubah, industri berubah dan permintaan dan juga pengguna pun berubah. So jadi sebagai ejen pemasar kita seharusnya kita kena sentiasa peka dengan perubahan dan evolusi-evolusi yang berlaku. Baiklah Datuk, kita sebenarnya mendapat permintaan yang sangat tinggi untuk bertanyakan soalan ni Datuk. So kita ada satu soalan lagi daripada pegawai kita. Jauh ni Datuk, sejuk ni. Boleh kita ambil soalan daripada Fama Ranau? Salam sejahtera kepada Ketua Pengarah Fama, Datuk Zainal Abidin. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Doni Zem, kaki tangan Fama Negeri Sabah, bertugas sebagai pemandu kenderaan Fama di daerah Ranau. Ini soalan saya yang saya ajukan kepada Datuk, yaitu yang pertama, di Ranau ini selain daripada kawasan pengeluaran sayuran tanah tinggi, penanaman kopi juga banyak, tetapi diusahakan secara kecil-kecilan. Jadi bagaimanakah Fama boleh membantu untuk membangunkan industri ini? Jadi yang kedua ini, di daerah Ranau, khususnya Kundasang, sudah terkenal dengan agroturism sebab cuaca dia sejuk dan berkabus. Kalau kita pergi di sini, Kundasang, saya macam a little Switzerland. Jadi Datuk, adakah cadangan Fama dalam jangka masa panjang ini untuk terlibat di dalam setiap program agroturism? Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Doni. So Datuk, soalan daripada Cik Doni, Little New Zealand Datuk di Kundasang. So jadi bagaimana peranan Fama di situ Datuk? Terima kasih Doni. Saya rasa teruja sangat apabila Doni menanyakan soalan kepada saya yang berlatar belakangkan Kundasang. Ya. Baik, di dalam pembangunan industri kopi ini, kita lihat di Ranau ini adalah merupakan menghasilkan kopi yang begitu baik, ya, iaitu jenis Arabica. Tidak semua tempat boleh menghasilkan kopi sendiri di Malaysia. Malah kita banyak mengimport. Di peringkat MAFI sendiri pun mereka telah menjadikan kopi ini adalah sebagai satu daripada komoditi di bawah program kontrak pemasaran, perrelan dan kontrak. Ini adalah merupakan permulaan yang cukup baik. Sebelum ini kopi ini tidak dimasukkan. Bermaknanya pembangunan dalam menggunakan usahawan, pembangunan penanaman tidak dapat dilaksanakan secara lebih meluas. Oleh kerana itu, ini peluang yang begitu baik untuk industri ini berkembang, kerana permintaan daripada di Semenanjung ini, di kilang kopi kita juga begitu tinggi berkaitan dengan kopi ini. Cuma petani-petani perlu didedahkan lagi dengan aspek-aspek penanaman, aspek-aspek pengendalian lepas tuai, kualiti dan sebagainya. In term of market, saya rasa tidak ada masalah. Jadi yang ini memang telah ada perancangan, ya Doni, ya, telah ada perancangan kita untuk memastikan kopi ini, kopi Ranau ini akan berkembang dengan lebih maju lagi. Soalan dia yang kedua ialah bagaimana agroturism. Ya, menarik itu soalan. Agroturism ini adalah merupakan satu yang agak dinamik. Ya. Kalau kita tengok agroturism ini, bagaimana sumbangan Fama ke arah dalam agroturism? Ya. Sebab kita ada banyak produk Datuk. Ya, kita ada banyak produk dan kita ni, dan kita tengok contoh sebagai contohnya ialah pusat pemprosesan madu kita di Pulau Nerang. Ia juga telah menjadi satu produk pelancongan di kawasan sana. Untuk yang Ranau ini, mereka telah ada produk itu, ada produk. Cuma bagaimana kita boleh chip in, ya, penghasilan itu boleh dibawa dan diperkenalkan di tempat-tempat lain dengan mengatakan origin itu daripada Kundasang.
kundasang, kita kata origin kundasang, signature kundasang dan sebagainya. Signature kundasang dan sebagainya. Ini bertepatan atau selari dengan bidang tugas Fama dalam memasarkan hasil-hasil pertanian mereka, origin tu daripada kundasang, supaya secara tidak langsung akan memperkenalkan lagi kundasang sebagai tempat penghasilan sayur-sayuran, buah-buahan yang berkualiti. Ini sekaligus akan menarik pengunjung-pengunjung untuk berkunjung di manakah origin itu, tempat itu. Dan saya rasa ia akan menyediakan lagi publicity kepada kundasang dalam aspek ini. So kalau kita lihat Datuk, bukan kundasang saja, bukan ranau saja. So sebenarnya ada banyak lagi produk-produk signature yang ada di seluruh Malaysia yang boleh diketengahkan oleh Fama. Contoh Datuk, kita ada kilang kopi Banting. So kita ada kancung darat dan sebagainya. So yang memang kita boleh ketengahkan. So jadi pada pendapat saya, pada pandangan saya, so Fama Negeri di peringkat negeri dan daerah, kita kena mengenal pastilah Datuk, supaya kita dapat sama-sama meningkatkan lagi kita kata sistem penyampaian Fama secara berkesan. Baik Datuk, kita berehat dulu seketika Datuk. Jadi kita akan kembali semula selepas ini. So sebelum itu kita saksikan video ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita berehat seketika. Pertemuan ini bagaikan terbuka satu rahsia di dalam rahsia. Ketika kita sama di kota cinta, kenikmatan pengabdian yang suci. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenal. Berpadulah kasih mesra, terjalin rasa saudara. Lama sudah kenal suara, baru kini jumpa muka. Inilah rahmat dari Yang Kuasa, kita jumpa dalam bahaya. Manusia mempunyai rencana, namun takdir di tangan Yang Kuasa. Aku bukan aku yang kau kenali dulu. Engkau bukan engkau yang pernah memukau di hadapan kita. Dua insan berbeza yang mencari-cari arahnya sendiri. Suara senada, seia sekata, tiba saatnya berjangka jua. Kita yang bersifat baru berubah dengan waktu. Kau dan keakuanmu mencabar kesabaranku. Kemana kelembutan, bicara yang bersopan, diriku dikasarkan oleh pengalaman. Andainya berjauhan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali bersiaran secara langsung di dalam
program Amanat Tahun 2021 bersama yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama. So, jadi kita bersiaran secara langsung daripada Fama Studio di bangunan Fama Point. So bersama-sama saya lagi ialah Datuk Zainal Abidin. So baik Datuk, jika kita lihat, okey, Datuk seringkali menekankan berkaitan dengan keseimbangan luaran dan dalaman kepimpinan Datuk lah. So boleh Datuk jelaskan inspirasi Datuk berkaitan dengan konsep ini? Apa yang Datuk maksudkan dengan keseimbangan luaran dan dalaman itu, Datuk? Terima kasih, Wan. Saya telah menegaskan bahawa keseimbangan luaran dan dalaman ini penting dalam kita untuk memacu kecemerlangan Fama. Maksud saya adalah di dalam dua pilar itu, satu luaran, satu dalaman dan satu luaran, kita perlu menyeimbangkan. Pertama, di dalam dalaman ini, bagaimana kita mewujudkan insan-insan yang berketerampilan dalam Fama. Tidak hanya insan itu saja, ia juga melibatkan dari segi dalaman kita, dari segi peraturan-peraturan kita, tindak kita bekerja, unsur-unsur dalaman insan itu. Kalau sekiranya sebagai seorang Muslim, biarlah menjadi Muslim yang sejati, jujur, amanah dan sebagainya. Ia dikembangkan sedikit lagi dengan meliputi persekitaran kerja. Bagaimana peraturan kita, bagaimana kita boleh untuk menjadi organisasi yang cemerlang di dalam pengurusan dalaman, pengurusan keuangan, pengurusan organisasi, di dalam auditing dan sebagainya. Ini yang saya lihat. Di dalam audit report, kalau kita lihat, kesalahan itu adalah kesalahan kecil yang berulang-ulang. Sebagai contohnya adalah bila saya baca audit report, saya lihat satunya adalah kelewatan pengeluaran LO, iaitu LO dikeluarkan selepas daripada program itu berjalan. Pada tahun 2021 ini saya tak nak lihat lagi benda ini. Ia berulang-ulang seolah-olah ini adalah satu tidak ambil berat. So saya tak nak tengok lagi benda ini. Yang keduanya adalah, kalau kita teliti lagi dari segi pengurusan kredit, masih lagi ada kredit. So saya nak mengambil kesempatan di sini untuk memberikan penegasan saya dengan secara tegas. By end of June, saya tak nak dengar lagi ada kredit-kredit lagi yang tergantung. So saya dah nak bagi arahan, amaran di sini. Selepas daripada end of June, tidak ada lagi. Dan kita akan buat mesyuarat kredit kita setiap 2 bulan sekali, mesyuarat hapus kira. Dan hanya ada kredit yang 2 kategori sahaja yang tertinggal. Satu yang dalam tindakan mahkamah, dan satu lagi adalah kredit yang ada pembayaran secara tetap bulanan. The rest is saya tak nak tengok. Dan bagi kes-kes yang kita lihat kecuaian secara berulang-ulang, juga saya tak nak tengok. So I wish issue a show cause letter kepada mereka ini supaya kita akan jalan smooth. Bulan 7 2021 kita tidak akan tengok lagi benda-benda yang remeh-temeh ini, because kita nak fokus kepada pembangunan atau cabaran yang lebih. Itu dalaman. Kita kena seimbangkan dengan projek luaran. Luaran ini adalah sebagaimana yang telah pun ingat Puan Wan ceritakan kepada semua pengarah Fama Negeri, bagaimana peruntukan kita, bagaimana skop kita, bagaimana tugas kita, bagaimana KPI kita, supaya setiap apa yang kita laksanakan di dalam luaran dan dalaman ini dapat kita seimbangkan. Jangan kita hanya fokus kepada luaran tetapi langsung kita tidak melihat kepada dalaman itu sendiri. So ini yang selalu saya tekankan, dan dia akan jadi moto kita untuk seterusnya, di mana kita menyeimbangkan di dalam aspek pencapaian yang menyeluruh, maka keseimbangan luaran dan dalaman itu akan menjadi teras kepada kita.
Itu penekanan kita. So pada kita segalanya bermula daripada hati lah Datuk. Bila Ya. kita bekerja secara bekerja secara kita kata passion dalam bekerja, kesungguhan dalam bekerja, so secara tak langsung kita perlu mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan supaya keseimbangan luaran dan dalaman ini dapat diselaraskanlah. So jadi maknanya kita bekerja secara positif dengan integritinya, so mematuhi peraturan dan sebagainya. So jadi kita boleh laksanakan aktiviti-aktiviti ataupun program fizikal ini dengan secara lebih berkesan. So maknanya kita ada kepercayaan kita. So jadi dalam melaksanakan tugas-tugas kita seharian, Datuk. Baik, kita ada lagi soalan, Datuk. Okey, ini kita pergi kepada negeri Cik Siti Wan Kembang pula lah. Okey, kita ada soalan daripada Fama Macang, saya difahamkan. Boleh kita dapat soalan daripada Fama Macang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, saya Muhammad Syafiq Bahmat Timizi dari Pejabat Fama Daerah Macang, Kelantan. Saya menyokong usaha Datuk menekankan program-program kerohanian, kebajikan dan juga sosial. Soalan saya, macam mana kita nak melaksanakan program ini semasa situasi pandemik COVID-19 sekarang, Datuk? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Syafiq daripada Fama Daerah Macang. So jadi Encik Syafiq tadi Datuk bertanya tentang sama juga keseimbangan luaran dan dalaman. So bagaimana especially dalam situasi kita yang COVID-19 sekarang ni, Datuk? Silakan. Terima kasih Syafiq daripada Macang Kelantan. Apabila kita melihat dalam keseimbangan luaran dan dalaman ini yang Syafiq tanyakan kepada saya daripada dalaman, kita perlu pertamanya adalah mengenal pasti apakah yang nak kita laksanakan. Ingat, keseimbangan ini tidak hanya apabila dalam keadaan biasa saja boleh kita laksanakan. Dalam keadaan COVID-19 ini, ia pergi kepada bagaimana kita mengadopt norma baru di semasa COVID-19. COVID-19 ni sebenarnya samping ia merupakan wabak, ia juga memberikan satu pengajaran kepada kita bagaimana kita perlu berubah dalam memastikan sistem penyampaian kita terlaksana dengan baik. Dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Soalan Syafiq tadi adalah bagaimana aspek kerohanian dan sebagainya boleh kita lihat. Pertamanya Syafiq, sekurang-kurangnya adalah setiap kali lepas solat kita mendoakan kesejahteraan. Itu yang paling. Kemudian kita boleh meningkatkan penglibatan kita di dalam tabung kebajikan kaki tangan kita yang kita bantu kepada kaki tangan kita. Yang seterusnya adalah kita sebenarnya jatuh di dalam kategori essential services. Kita boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat untuk melaksanakan tugasan kita. Jadi pertamanya adalah niatkan apabila kita bergerak, apabila kita nak melaksanakan satu kerja, kita niatkan bahawa kerja itu adalah merupakan satu ibadah. Jadi maknanya kita bekerja, kita mendoakan, kita menyumbang dan sebagainya sepanjang rantaian kerja kita itu, kita jadikan ia sebagai satu ibadah. Dan ingat, saya selalu bercakap kepada semua, apabila bangun pagi selepas solat subuh itu, fikirkanlah hari ini macam mana kita nak tolong orang. Itu yang penting. Walaupun serendah-rendahnya adalah kita berdoa untuk kita membantu orang. So jadi maknanya Datuk, walaupun kita bekerja di rumah, BDR sekarang ni memang kita kata BDR tu sesuatu yang norma baru dah, Datuk. Tapi konsep kerohanian, konsep kita kata bekerja dengan ikhlas dan sebagainya, so harus kita titik beratkan jugalah. So tanpa mengira kita bekerja sama ada di lapangan, di pejabat ataupun bekerja daripada rumah. So integriti, kita kata keseimbangan tu perlu adalah, Datuk, ya. Baiklah Datuk, tadi kita telah menerima soalan daripada Fama Macang. So daripada Macang kita terbang pula ke Sibu, Datuk, So jadi kita ada soalan daripada Fama Sibu. So boleh kita ambil soalan daripada Fama Sibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Ketua Pengarah Fama yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, dan juga kepada semua pegawai-pegawai dan kaki tangan Fama di Ibu Pejabat.
Saya Muhammad Hanif Aswandi bin Julahi, Pegawai Fama Bahagian Sibu Sarawak. Ingin bertanyakan soalan kepada yang berbahagia Datuk. Bagaimana cara untuk mengekalkan keseimbangan luaran dan dalaman ini supaya ia menjadi suatu budaya dalam kehidupan dan dapat dipraktikkan di dalam kerja seharian? Sekian soalan saya kepada Datuk. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Hanif. So, jadi Datuk, kita lihat pegawai kita berminat sebenarnya dengan moto Datuk tadi, keseimbangan luaran dan dalaman. So, bagaimanakah Datuk ianya dapat dijadikan sebagai satu budaya dalam kerja-kerja kita seharian? Silakan Datuk. Terima kasih daripada Cik Anik daripada Sibu, jauh daripada Sibu. Dan saya terima kasih kerana mengutarakan soalan yang tadi. Pertamanya, apabila kita nak menjadikan keseimbangan luaran dan dalaman itu sebagai satu budaya, kita kena memahami dan menjiwai sebenarnya apakah konsep dia. Konsep keseimbangan luaran dan dalaman itu supaya ianya terpatri di dalam hati dan sanubari. It means deeply inside our heart. Ia melibatkan satu konsep daripada diri kita sehingga persekitaran kerja, cara kita bekerja, kemudahan-kemudahan dan sebagainya di dalam dalaman yang membentuk satu pilar yang kukuh yang dibaja, disemai dan sebagainya. Dan luaran pula adalah dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti kita. Untuk menekankan kepada ini, setiap kaki tangan bila dia telah pun menjiwai konsep sebenarnya, maka dia perlu untuk melaksanakan. Selepas ia melaksanakan, dia membuat penambahbaikan dalam perkara itu. Continuous improvement, yang itu tidak ada noktah dia. Mesti dilaksanakan daripada masa ke semasa, bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi keseimbangan atau kekukuhan dalaman kita, yang akhirnya akan diterjemahkan kepada sistem penyampaian yang lebih cekap. Dalam melaksanakan perkara ini, maka ia perlu dilaksanakan dengan ikhlas hati. Tak boleh katakanlah bila KP menekankan keseimbangan luar dalaman, kita pun cakap seimbang luar dalam, seimbang luar dalam. Akhirnya saya tak tahu apa yang diseimbang, apa luar dan apa yang dalam. Trademark saya ni orang kata saya garang. Mungkin yang ada di sini pun boleh mengira, atau saya harap banyak menidakkannya lah. Bukan garang Datuk, serius. Jadi minta maaf tak boleh ubah. Ini daripada saya lahir lagi, mak saya kata memang muka saya jarang senyum daripada lahir lagi agaknya kot. Tapi kalau senyum manis Datuk. Tapi tak ramai pula yang tertahuannya. Keseriusan itu menunjukkan bahawa ada dua, kalau dibaca pada diri saya ni, dia ada dua part. Satu part bila melaksanakan satu kerja, saya tak boleh tolerate kalau kerja lambat, kalau melanggar peraturan, I cannot tolerate. Tetapi kalau sekiranya berkaitan dengan to touch dia orang punya heart dan sebagainya, untuk membantu kaki tangan yang kurang, untuk bersama-sama melaksanakan, itu tanpa kompromi pada saya wajib akan laksanakan. So diri saya ni dipecahkan kepada dua. Tak boleh tolerate dengan benda yang tidak sepatutnya dalam pelaksanaan kerja, lambat ke dan tidak berinovasi sebagainya. Namun begitu, di satu pihak lagi adalah bila melibatkan kebajikan kaki tangan, melibatkan dan sebagainya, yang betul-betul berlaku di situ, saya akan cuba sedaya upaya. So itu yang dikatakan keseimbangan tadilah. Ya, Datuk. Okey. So jadi kita dah dapat maklumat daripada Datuk. So bagaimana keseimbangan dalaman itu dapat membantu kita dalam urusan kerja seharian lah. So mana kita kata yang kita boleh tolerate dan kita tak boleh tolerate. So jadi kita kena laksanakan dengan sebaik mungkin lah. Baik Datuk, dari penerangan Datuk tadi kita jelas yang kita dapat faham bahawa konsep keseimbangan ini sebenarnya dapat membantu Fama dan juga warga kerja Fama untuk berdepan dengan kita kata cabaran-cabaran yang akan datang lah. So namun bagaimanakah berkenaan dengan program-program yang kita laksanakan supaya kita kata warga Fama ini bersedia untuk berdepan dengan tahun-tahun yang mendatang. So kita tengok macam kita kata cabaran COVID.
So COVID ini memang kita tahu dia akan berlangsung secara memang tidak, kita kata tidak dapat diselesaikan dengan cepat lah. Namun Fama kita harus berdepan dengan segala cabaran yang ada. So kalau Datuk tadi pun ada bercakap tentang evolusi, kita kata berubah evolusi. So mungkin COVID ini juga adalah salah satu daripada evolusi juga kita kata. So evolusi pendigitalan dan sebagainya. So jadi bagaimanakah program-program ini, kita kata pelaksanaan program Fama dapat kita laksanakan untuk tahun-tahun yang akan datang dengan evolusi yang ada ni, Datuk? Pertamanya kita kena melihat setiap satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mesti ada rahmat di sebaliknya. Itu kita kena pegang. Kita tidak boleh melihat sesuatu yang berlaku itu adalah merupakan hukuman ataupun benda yang tak baik kepada kita. Ini adalah merupakan apa yang saya selalu tekankan. Ia berlaku pada diri saya sendiri. Apabila kali ketiga saya ditukarkan ke Johor, saya walaupun sebelum ni pengalaman bertukar tu dah menjadi lumrah bagi saya. Tapi bila ditukar, dalam hati kecil saya, ini kesilapannya. Dalam hati kecil saya melihat kenapa aku ditukarkan ke Johor. Saya melihat ia macam seolah macam hukuman pada saya. Namun begitu, akhirnya tafsiran yang saya dapat itu adalah salah. Pertukaran saya yang kali ketiga ke Johor sebenarnya memberi banyak pengalaman kepada saya, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti dan juga program-program di Singapura yang mungkin saya tak dapat kalau saya tidak pergi. Akhirnya saya menginsafi diri saya bahawa sebenarnya itu Allah telah tunjukkan bahawa inilah merupakan satu landasan kepada kita untuk berjaya. Jadi jangan kita lihat bahawa kalau sekiranya sesuatu itu berlaku kepada kita, maka kita anggap itu sebagai hukuman. Tetapi sebenarnya Allah nak menyediakan satu ruang atau satu jalan yang lebih luas kepada kita dalam mendaki kejayaan. Di situ titik tolak dia. Duk, dalam kita melaksanakan soalan Wan tadi ialah bagaimana kita memperkuatkan jati diri kita dan bagaimana kita menyediakan persekitaran kerja yang baik. Saya selalu percaya kepada kerja kuat. Saya selalu percaya kepada kerja kuat. Bila persekitaran kita, pila-pila yang dalaman ini telah pun kita perkukuhkan, maka tidak ada masalah bagi kita untuk melaksanakan pila luaran tadi. Jadi kita nak betulkan yang pila dalaman ini supaya pila luaran itu boleh kita laksanakan. Sebab di dalam kita melaksanakan kerja-kerja itu, kita dah ada semua dah. Kita dah ada bajet kita dah ada ini semua. Cuma inovasi saja yang kita perlukan. Inovasi itu akan terhasil daripada pila dalaman itu yang telah kita siram, tanam, bajai dan sebagainya supaya ia kuat untuk menghadapi badai yang akan datang di peringkat luaran. Ya. So maknanya sekarang ni Datuk, itu bermakna kita ni kena sentiasa berfikiran positif. Walau apa juga keadaan yang datang, kita kata walaupun apa sahaja masalah ataupun cabaran sebenarnya, kita kena meletakkan diri kita di satu sudut yang positif. So jadi bila kita memandang sesuatu cabaran tu sebagai benda yang positif, so insya-Allah kita boleh pergi lebih jauh lagi, Datuk. Betul. Ya. Jadi sebab tu bila kena marah di KP jangan tersentam. Anggapkan itu sebagai benda yang nak lagi. Nak lagi kena marah kan macam mana, Datuk? Ya. Nak lagi supaya kita boleh belajar, sebab belajar tak pernah tamat. Ya, betul, Datuk. Long life learning. Yes. Jadi kita kena pergi arah itu. Jangan cepat bila kena je sentap. Saya ni kalau tak marah orang kan kadang-kadang susah juga kan. Jadi bila ingat bahawa apa yang saya perkatakan tu benarnya saya nak mengajar. Mengajar untuk memberikan kepada kaki tangan kita adalah satu pengalaman baru. Kita tak boleh duduk dalam zon selesa. Anda kata kita ditinggalkan seseorang dalam hutan dengan hanya berbekalkan sebilah parang, kita tahu bahawa kita boleh hidup dengan memakan buah-buahan ataupun hasilan hutan. So these are the things yang saya kadang-kadang mengamalkan konsep I put a pressure to them in order for the staff untuk bangkit dan memperkukuhkan jati diri. Ya, terima kasih, Datuk. So, jadi sepanjang pengalaman saya bekerja bersama-sama dengan Datuk, saya sangat
berterima kasihlah juga. So jadi sangat berterima kasih sebenarnya Datuk di atas segala teguran. So jadi saya sebenarnya bila satu hari Datuk tak marah tu, saya rasa macam tak kena, ada yang tak kena kan dengan saya ni kan. So maknanya it's some sort like saya buat tak betul dan sebagainya lah. So jadi pada saya itu sebenarnya satu kita kata satu cara lah untuk kita belajar. So jadi bukan semua kita boleh dapat daripada kita kata bekerja seharian secara rutin, tetapi pengalaman kita bekerja itu sendiri. Kalau tak betul kita akan ditegur dan sebagainya. So jadi itu kita kata satu cara coaching lah Datuk. Saya nampak konsep Datuk ialah more on the coaching part lah. Style pengurusan masing-masing adalah berbeza. Setiap ketua pengarah dia ada dia punya style masing-masing. Mungkin style saya ni agak robust sikit lah. Tapi yang saya nakkan adalah output itu. Ya Datuk. Okey, baik Datuk. Kita ada lagi soalan daripada apa ni tu, warga Fama kita yang menonton secara ini secara langsung Datuk. So kita ada di sekarang kita ada di talian daripada Fama Pendang, Puan Rosmini binti Muhammad Zain. Okey, Puan Rosmini, boleh kita dapatkan soalan daripada Puan? Assalamualaikum, Puan Rosmani. Oh, sorry, minta maaf, Puan Rosmini. Okey. Assalamualaikum Datuk. Salam, Pak Abang. Apa khabar? Baik, Datuk sihat Alhamdulillah. Haji sihat? Kok bising sihat? Haji sihat. Lama tak turun sini? InsyaAllah nanti lepas nanti saya datang. Okey. Untuk hari ini saya ada satu soalan untuk Datuk. Okey, Datuk, sekarang ramai pegawai-pegawai baru yang agak kurang berpengalaman tapi menghadapi tugas-tugas yang kian mencabar. Apakah perancangan Fama dalam membangunkan keupayaan kaki tangan tersebut? Okey, terima kasih. Terima kasih Rosmani soalan tu. Alhamdulillah daripada Penang jauh ni. Jauh lah. Bukan sahabat lama saya, dia dan suami dia adalah merupakan sahabat baik saya. Okey. Dia orang ni pun dalam kategori kahwin sama-sama orang Fama jugalah. Oh ya. Kan? Tak lama Datuk lah, tahun depan insya-Allah pensiun. Dengan Fama tak ada kahwin orang Fama juga. Saya pun sama jugalah. Baik, terima kasih Rosmani soalan itu. Ia adalah merupakan satu proses yang berpanjangan untuk mendidik warga kita, jati diri mereka yang berpengalaman. Merupakan satu proses yang panjang dan tidak boleh dilaksanakan dalam waktu yang terdekat. So ini kita ada berbagai-bagai program yang kita nak laksanakan walaupun dalam COVID-19 ini. Dalam melaksanakan ini kadang-kadang saya berada dalam satu kekangan. Kalau nak diikutkan hati saya ni, 60% pegawai dekat ibu pejabat ni saya nak tukar pergi ke negeri supaya mereka dapat pengalaman, tetapi tak boleh untuk dilaksanakan. Kita kena laksanakan secara berperingkat-peringkat. Saya masih ingat lagi dalam semenjak saya menjadi ketua pengarah, saya telah hantar pegawai daripada ibu pejabat seramai lebih kurang dalam 25 orang ke negeri. Yang sekaligus boleh kosonglah sikit parking kereta tu. Tujuan dia, ada juga yang rasa tak puas hati dan sebagainya. Namun jauh di hati kecil saya adalah saya nak mendidik mereka ini to become a future leaders. Ia kena keluar. Kita kena berhijrah. Ya. Dan sering kali soalan yang ditekan kepada saya adalah duduk berjauhan dengan family dan sebagainya. Saya selalu katakan bahawa kalau mereka boleh beat saya punya record, I will consider. Beat record tu maknanya saya duduk berjauhan dengan keluarga saya bukanlah sehari. Bertahun-tahun. Di Perak saya duduk berjauhan, di Melaka saya pun duduk berjauhan, saya sambung belajar. Di Johor 2 kali saya duduk berjauhan. Di Sarawak semasa jadi PFN Sarawak saya duduk berjauhan. Tujuan dia sebenarnya adalah bagaimana kita nak membentuk jati diri mereka dan mereka menimba pengalaman di tempat-tempat yang baru. Satu lagi adalah kita menggalakkan mereka ini untuk masuk dalam 2 program. Pasukan Askar Wataniah dan juga JPAP. Yang ini kita akan buat siri yang pertama. Tahun ini kita sasarkan lebih kurang dalam 300 orang pegawai-pegawai kita akan masuk dalam Askar Wataniah dan JPAP. Dan ada hasrat-hasrat tertentu. Bagaimana nak membentuk jati diri, bagaimana nak membentuk kemahiran. Sebagai contohnya banjir baru ni.
kita ni Pharma adalah salah satu jawatan kuasa food security. Yep. Tetapi once kita nak deliver barang itu, pegawai kita ni reti berenang ke? Nanti besok boleh masuk banjir dengan lori, dengan dia orang sendiri, dengan barang sendiri dihanyut oleh banjir. Kikit banjir sekali. Kikit banjir pun habis. Kita nakkan supaya mereka ada ilmu-ilmu CPR ke dan sebagainya. Ya. Ia bukan mendera. Ya. Untuk tujuan kecemasan tapi juga untuk membantu ya. negara dalam melaksanakan perkara ini. Jadi program itu program macam kita kata kursus dan sebagainya. Penekanan saya pada tahun ini adalah bagaimana kursus yang kita laksanakan berkursus bertujuan untuk peningkatan kemahiran kaki tangan. Ya. Ya. Team building dan sebagainya kita put dulu, tapi saya nak meningkatkan kemahiran kaki tangan supaya mereka boleh untuk melaksanakan. So, menarik tu Datuk. Saya pun sebenarnya nak register juga tu. So pertama kali kalau kita lihat sebenarnya dalam sejarah Pharma lah. So jadi maknanya Pharma akan bekerjasama dengan badan beruniform ini untuk kita kata menjadi sebahagian daripada frontliner. So jadi kalau kita memang terlibat dengan essential services tetapi kita membekalkan produk makanan dan sebagainya, but now this is the time lah untuk kita bersama-sama dengan frontliner untuk kita memberikan perkhidmatan Pharma terus kepada masyarakat lah. Baik Datuk, so jadi kita ada juga soalan daripada kita punya penonton, pegawai kita yang menonton dalam rancangan ini Datuk, bersama-sama kita di studio. So jadi silakan Puan. Okay, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Nur Hanim daripada bahagian MID, Maklumat Pasaran. So saya nak bertanya kepada Datuk, sebagai pelapis, apakah kaedah dalam meneruskan kesinambungan penyampaian peranan dan fungsi Pharma kepada kumpulan SASA? Sekian, terima kasih. Okay. So terima kasih Puan Hanim. So jadi Datuk, kita lihat sekarang ni memang kita ramailah pelapis baru, kaki tangan baru dan sebagainya. So jadi bagaimana Datuk untuk meneruskan kesinambungan penyampaian peranan Pharma ni? Okay. Terima kasih Hanim yang bertanya soalan itu. Ini soalan yang baik. Maksudnya bagaimana pengurusan tertinggi melihat kepada peranan pelapis. Di sini ada dua. Satu adalah apa yang pihak pengurusan laksanakan. Satu lagi ialah di peringkat kaki tangan yang pelapis itu perlu untuk laksanakan. So ada dua. Selalu orang melihatkan kepada, jangan tanya apa negara atau organisasi boleh bagi kepada kita, tetapi tanyakan diri kita apa yang kita boleh sumbangkan. So keep the words, Anim, keeps the word. Kita di peringkat pelapis ini perlu sebenar-benarnya jelas ke mana arah dan hala tuju yang nak dibawa oleh pihak pengurusan. Dia akan kod macam mana pun akan berbalik kepada dua kaedah tadi. Bagaimana kita menyeimbangkan antara luaran dan dalaman. Bagaimana kita meningkatkan pada masa ini. Belajar. Buat engagement. Seberapa banyak yang boleh untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemahiran kita. Itu sebabnya kita kena bersedia dahulu. Kita kena tahu. Kalau kita duduk di bahagian MID tanya, peranan big data itu adalah penting. Dan kita kena melihat big data itu untuk disalurkan penggunaannya kepada semua pihak yang berkaitan. Kita kena mengetahui operasi, kita kena mengetahui keuangan, kita kena mengetahui admin. So kita sediakan diri kita. Dan apabila berada di sesuatu tempat itu setelah tempoh yang lama, jangan segan-segan datang pergi kepada PSM, tawarkan diri untuk pergi ke negeri, untuk pergi ke bahagian lain demi kita menerima pengalaman. Jangan kita menunggu. Saya ni tunggulah dia orang tak tukar saya, jadi biarlah saya duduk sini. Apakan daya, saya orang bawahan. Nak merasa seronok kerja, mai saya duduk kat sekretariat. Sekretariat ini adalah merupakan satu tempat yang bukan elit, bukan elit. Dia orang tu dah masuk macam satu bubu. Bila bubu tu ikan dah masuk, dah tak boleh nak keluar dah. Kita belajar dan kita selalu menawarkan diri
kita untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang lain tu supaya kita boleh untuk meningkatkan pengalaman. As a conclusion, yang saya nak nyatakan di sini adalah dalam mewujudkan kesinambungan penyampaian peranan, maka kaki tangan itu perlu ditingkatkan dengan kemahiran dan mesti ada will dalam diri mereka. Dan baru kita boleh berjuang di lautan yang lepas yang bergelombang. Itu peranan kita. Okay. So kalau kita lihat tadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Datuk nyatakan adalah kita kata sebagai generasi pelapis ni kita kena sentiasa terbuka untuk belajar, mendapatkan banyak pengalaman dan sebagainya. So jadi kita jangan tunggu di satu tempat saja. So jadi kita boleh mohon sebenarnya kalau kita kata kita nak bertukar ke negeri, untuk bertukar kebahagiaan dan sebagainya, untuk menimba pengalaman kerja-kerja yang barulah. So jadi ini merupakan satu peluang yang kita harus ambil, yang mana kita tahu pada masa akan datang akan banyak lagi cabaran-cabaran yang kita kena hadapi. So kita kena bersiap sedia sebagai kita kata generasi baru ataupun kita kata generasi pelapis untuk kita bersama-sama menerajui Fama yang pada masa akan datang lah. So baiklah Datuk, kita berehat dulu seketika. Okey, kita akan bersambung lagi selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum itu kita sama-sama saksikan sorotan video ini. Kita saksikan. Wajahmu berkilau-kilauan, walaupun di angkasa, namun tetap jelas kelihatan. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Sinarmu menembus hatiku, pelipur kala rindu, memperindah cahaya ilhamku. Kita kembali lagi bersiaran secara langsung di dalam program Amanat Tahun 2021 secara langsung daripada bangunan Fama Point. So kita masih lagi bersama yang berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama. So jadi Datuk, okey. Baiklah Datuk, jika kita lihat bajet tahun 2021 Datuk ya. Okey, pada bulan November yang lepas menyaksikan fokus kerajaan lebih kepada menangani isu-isu berkaitan dengan COVID-19. Jadi Datuk, sejauh manakah Fama bersama-sama dengan jentera kerajaan
untuk menggerakkan dan juga memacu industri agro makanan ini, Datuk? Baik. Kalau kita menyoroti balik bajet 2021 ini dibuat semasa dalam COVID-19, dibentangkan semasa kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Ya. Ianya menuntut kepada yang saya katakan tadi adalah satu perubahan, satu anjakan paradigma kita untuk menyesuaikan dengan keadaan pada masa kini dan pada masa akan datang. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri juga telah pun menekankan bahawa e-commerce ini, penjiditilan ini akan menjadi trust ataupun penyumbang antara penyumbang dalam aktiviti ekonomi. Saya suka juga ingin mengingatkan bahawa pendigitalan kita ini terbagi kepada dua. Satu adalah pendigitalan kita di dalaman kita. Sejauh mana kita telah bersedia, sejauh mana kita telah dilengkapi dengan aset-aset ataupun sistem-sistem yang akan membantu kita di dalam membuat atau menyampaikan perkhidmatan kita. Ya. Kita tidak hanya boleh bercakap sahaja tentang we are going to digitalize, kita akan pergi arah ni tanpa kita bersedia dengan keadaan itu. Alhamdulillah, kita di peringkat dalaman kita sendiri, kita telah pun melaksanakan dan akan terus melaksanakan pendigitalan di dalam dalaman kita. Dengan sistem baru dalam sistem baru kita, sistem keuangan kita, sistem operasi kita dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu fundamental bila kita nak bergerak ke satu step yang ada tadi. Di dalam arus pendigitalan ini, kita kena melihat cabaran-cabaran dia. Kita ada medium kita, Agrobazar, ABO kita dan sebagainya. Namun, suka juga saya mengingatkan, pendigitalan ini bukan melihat sejauh mana bagusnya sistem itu, tetapi adalah pengisian kepada sistem itu. Digitalization ini sebenarnya bermula daripada penggunaan medium-medium yang ada. Daripada petani menggunakan aplikasi WhatsApp. Tak ada SMS lagi sekarang ni dah. WhatsApp. Dia menggunakan dalam Facebook pemasaran dia dan sebagainya. Sehingga itu sekecil-kecilnya. Sehingga dia membawa kepada satu sistem yang boleh untuk melaksanakan kedai di dalam itu, pembelian dalam itu, payment di dalam itu dan delivery. Itu sebabnya outlet kita nanti bila kita buka Agrobazar melalui Famaco akan buka, dia mesti ada elemen-elemen itu. Agromall yang akan dalam pembinaan kita di Puchong juga, kita akan mengambil konsep itu. Fizikal, tidak hanya secara datang secara fizikal, tetapi dia akan menjadi pick up point, pick up center, dia akan jadi pre-order, delivery. Dan kita lihat sebenarnya semasa COVID-19 yang pertama, program kita punya Pasar Segar Terkawal itu, kita telah pun melaksanakan elemen-elemen ini. Ya, di mana kita nak mengurangkan penglibatan secara langsung, secara fizikal itu yang ditukar beralih secara beransur-ansur kepada pendigitalan. Alhamdulillah, kita sekarang ni pun melalui ABO kita dah bersama dengan Shopee dan yang lainnya bagi kita menyemarakkan lagi kita punya pendigitalan ini. So maknanya Datuk, di dalam situasi COVID-19 sekarang ni, so jadi maknanya Fama ni kita telah pun bersedia dan seharusnya sentiasa bersedialah untuk kita melaksanakan kita kata satu integrated marketing channels yang mana kita ambil kira pemasaran secara online, pemasaran secara offline. So jadi kita integratekan dia supaya
kita kata penyampaian fama tu dapat diterima secara menyeluruh lah. Tentu dengan adanya pasal segar terkawal yang telah kita laksanakan bermula semasa PKP yang pertama dulu, telah menunjukkan bahawa kesediaan dan ketersediaan outlet fama tu sendiri ke arah pendigitalan lah. Baiklah Datuk, kita ada lagi soalan daripada pegawai kita yang turut serta menyaksikan siaran ini secara langsung. So jadi kita difahamkan ada soalan daripada Fama Rompin. So kita boleh ambil soalan daripada Fama Rompin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berbahagia, Ketua Pengarah Fama Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali dan semua kekedangan Fama seluruh Malaysia. Saya Khairul Amri bin Alias bertugas di Pejabat Fama Daerah Rompin sebagai pembantu ehwal ekonomi, ingin mengajukan satu soalan kepada Datuk. Jadi, Datuk memaklumkan bajet mengurus berkurangan. Adakah ia akan menjejaskan gerak kerja di lapangan? Itu sahaja soalan saya kepada Datuk. Sekian, terima kasih. Okey, so terima kasih Encik Khairul Amri daripada Fama Rompin. So jika kita lihat Datuk, peruntukan untuk wang mengurus tu kita nampak agak berkurangan lah berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. So di mana kita peruntukkan wang mengurus sebanyak 141 juta sahaja. So jadi soalannya di sini, bagaimanakah peruntukan ataupun bajet yang semakin berkurangan ni untuk kita dapat pastikan bahawa kerja-kerja di lapangan tu masih boleh dilaksanakan. Silakan Datuk. Ya, terima kasih Khairul, terima kasih Wan. Ini satu soalan yang agak mencabar untuk dijawab lah. Ya. Kita sedar, kita peruntukan kita lebih kurang dalam 30 juta susu daripada berbanding dengan tahun sebelum. Ada dua persepsi di sini. Saya melihat ini sebagai satu cabaran kepada kita. Pertamanya, ia juga memberi rahmat kepada kita. Saya selalu melihat bahawa setiap satu yang berlaku itu akan memberi rahmat kepada kita. Apa rahmat di sebalik? Pertamanya adalah kita perlu melaksanakan langkah-langkah penjimatan. Kita kadang-kadang terlalu lavish. Kita tidak melaksanakan langkah-langkah penjimatan langsung. Saya selalu tekankan bahawa penyimatan itu adalah daripada diri kita sendiri. Seorang pegawai, bagaimana dia boleh mendisiplinkan diri dia untuk menutup lampu yang sekecil-kecilnya, menutup lampu di bilik dia ataupun di ruangan dia apabila nak balik ataupun apabila waktu tengah hari dan sebagainya. Ini adalah merupakan sumbangan kita yang pertama. Diri kita itu sendiri, macam mana how we are going to contribute kepada ini. Kita sebenarnya kalau secara umumnya kita boleh untuk melaksanakan. Ia tidak akan melibatkan kepada yang dikatakan tadi adalah terjejasnya kerja-kerja di lapangan akibat daripada peruntukan wang mengurus yang pertama. Kita kena pergi kepada penjimatan. Yang keduanya adalah kita kena bergerak ke arah pendigitalan. Ya. Sebelum ini apabila kita hantar surat, maka kita akan fax. Lepas fax kita akan post. Kemudian tak cukup lagi kita email. Dan bila email, pegawai kita ni akan print. Bila bawa pergi mesyuarat, masing-masing dengan satu file. Kalau dilihat di situ berapa banyak? Daripada saya ambil yang sekecil-kecil ni lah, penjimatan itu. Sekarang ni bila kita hantar melalui email dan bila kita mesyuarat, tidak perlu bawa file lagi, cuma bawa tab ataupun bawa komputer untuk kita laksanakan. Di sini saja kita telah jimat. Ya. Kos elektrik kita lebih kurang dalam di ibu pejabat lebih kurang dalam 70,000 sebulan. Di ibu pejabat. Tinggi ya tu. Tinggi, 70,000. Kos kertas kita saja lebih kurang dalam 50 ataupun 60,000 setahun. Kertas. Sekarang ni
kita kena bergerak ke arah itu, melaksanakan penjimatan-penjimatan pada utilities dan kita laksanakan pendigitalan dalaman tadi yang saya katakan tadi supaya kita tidak terkesan sangat. Memang kita pun akan cuba untuk memohon peruntukan-peruntukan tambahan. Namun saya melihat kepada bagaimana sumbangan kita pula di dalam melaksanakan perkara. So, jadi kalau kita lihat Datuk, sebenarnya walaupun peruntukan tu berkurangan, tetapi kita berbalik-balik kepada konsep keseimbangan dalaman dan luaran tu. So, jadi jika kita memulakan langkah penjimatan daripada sekecil-kecil perkara lah Datuk, kita tutup lampu, so jimatkan kertas, penggunaan mesin fotostat, email dan sebagainya, so dapat mengurangkan kita kata kebergantungan yang terlampau kepada peruntukan. So, jadi kita boleh melaksanakan langkah-langkah penjimatan di peringkat kita sendiri. Kita bermula daripada peringkat kita dulu ya tuan-tuan dan puan-puan. So, baiklah Datuk, kita ada soalan bersama dengan kita tetamu kita dan juga kita punya penonton di studio yang terdiri daripada warga Fama. So, jadi boleh kita terima satu soalan daripada penonton di studio? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk, saya Muhammad Akram bin Romli dan daripada Pejabat Fama Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya ingin mengajukan satu soalan kepada pihak Datuk. Baik, apa tips Datuk bagi memudahkan kami menguruskan aktiviti pemasaran agro makanan? Sekian, terima kasih. Okey, so, terima kasih Cik Akram. So, Datuk, kita lihat sekarang ni kita kata aktiviti pemasaran tu di hujung jari. Okey, so jadi evolusi telah berlaku, sistem pemasaran pun telah berubah dan sebagainya. So, bagaimana Datuk tips-tips untuk kita melaksanakan aktiviti Fama ni sebagai agensi pemasar? Okey. Terima kasih Cik Akram soalan tadi. Ya, ini melibatkan kepada pengetahuan kita, pelaksanaan di peringkat negeri, di pejabat dan juga di daerah. Pertamanya adalah kita kena faham bahawa kita ni adalah kaki tangan Fama, Federal Agricultural Marketing Authority. Kita kena mahir di dalam aspek-aspek pemasaran itu. Kita tidak boleh apabila kadang saya pergi ke daerah dan sebagainya, bila dibentangkan kita hanya menceritakan tentang apa program Fama, berapa motosikal 3 roda, berapa AKR, berapa pasar tani, berapa ladang kontrak. Itu seolah-olah kita menjumutkan pemikiran kita kepada aktiviti kita. Sebagai seorang pegawai di peringkat lapangan, sebenarnya kita perlu mahir. Kalau contohnya di tempat saya di Kuala Kangsar, bagaimana sistem pemasaran yang ada di Kuala Kangsar itu? Berapa barangan yang masuk, berapa barangan yang keluar, itu market mapping. Kita kena tahu the senario pemasaran di Kuala Kangsar. Sebagai contohnya kita kata di Kuala Kangsar itu ada 45 buah pasar malam, pasar hari dan pasar pagi dan sebagainya yang beroperasi. Penggunaan sayuran di Kuala Kangsar lebih kurang dalam 50 metrik tan seminggu atau 70 metrik tan seminggu. Namun di Kuala Kangsar hanya dapat mengeluarkan 30% saja. Di mana 70 itu datangnya daripada Ipoh atau daripada Taiping atau daripada tempat lain. Ini menunjukkan bahawa seorang pegawai itu dia tahu dia punya senario. Bila kita tahu dia punya senario itu, baru kita boleh merencanakan program-program yang bersesuaian bagi mengatasi perkara tadi. Dan kita ingat, tugas kita sekarang ni adalah penyediaan outlet pemasaran, engagement dengan pemain industri, big data, digitalization. Jadi kita kena, bila big data ni, pegawai mesti tahu apa yang berlaku dalam sistem pemasaran kita di daerah atau negeri yang berkenaan. Bila kita dah tahu maklumat yang begini, perlukah kita ada motosikal 3 roda? Perlukah kita ada AKR? Kalau sekiranya daerah yang berkenaan itu tidak memerlukan. Sekarang ni kebanyakan daripada kita, bila ibu pejabat ada peruntukan, ibu pejabat bagi kepada negeri sebagai KPI, negeri balun kepada daerah sebagai KPI, maka akan adalah AKR atau motosikal 3 roda yang akhirnya roda pun tak ada dah motosikal tu. Jadi kita kena faham the senario itu, baru kita boleh meletakkan program kita itu di tempat yang sebenarnya. Bukan hanya
memberikan kita punya kepada penyandang. Tengok berapa banyak sekarang motosikal 3 roda yang dah roda pun tak ada. Yang bila nak kejar, orang-orang kejar dengan parang. Bila hutang tak berbayar, terpaksa kita lupuskan. So this kind of things yang kita perlukan seorang pegawai yang berpengetahuan, seorang pegawai yang ada data, ada big data, analyse benda tu untuk disesuaikan program kita di tempat yang berkenaan. Ya. Okay, Datuk. Pada dasarnya saya bersetuju dengan apa yang Datuk sampaikan. So jadi baru-baru ni kita di bahagian perancangan strategik, so kita telah bagi taklimat berkenaan dengan KPI dan juga SKT kepada semua fama negeri dan juga termasuk ketua-ketua unit dan pegawai di peringkat daerah lah. So jadi kita ada maklumkan ya Datuk berkenaan dengan output. So sebelum ni kita bekerja ke arah output saja. So berapa banyak macam Datuk kata tadi bilangan pasar tani, AKR dan sebagainya yang telah kita bangunkan. Tetapi kita lupa daripada segi outcome. Berapa pencapaian, seberapa banyak peningkatan pendapatan berdasarkan projek-projek output yang kita telah laksanakan tu, kita tidak mengambil kira. So jadi untuk tahun 2021 dan di bawah RMK 12 ni Datuk, kita akan fokus lebih kepada outcome. Sebab kita nak lihat bagaimanakah kejayaan fama di dalam melaksanakan SKT tersebut memberikan impak kepada usahawan-usahawan dan juga kumpulan sasar kita. So baiklah Datuk, kita sedia maklum di bawah di dalam tahun 2021 adalah tahun 2021 ni merupakan permulaan bagi rancangan Malaysia ke-12, okey, selama tempoh 5 tahun. So jadi Datuk, boleh tak Datuk kongsikan juga bagaimanakah dan apakah transisi strategi yang boleh dilaksanakan oleh fama yang seiring dengan kita kata wawasan kemakmuran bersama tahun 2030 dan juga dasar agromakanan negara dan 2.0. Okey. Kita bermula dengan menghayati slogan kita. Slogan kita adalah fama di hati rakyat. Namun begitu, kita kena menilai betul ke fama ni betul-betul di hati rakyat? Ataupun kita hanya syok sendiri dengan mengatakan fama di hati rakyat? Ini yang perlu kita lihat. Bila kita nak pergi kepada ke arah rancangan Malaysia ke-12, revolusi industri, wawasan kemakmuran bersama, kita kena lihat tagline yang di banner itu, adakah sebenar-benarnya fama ini bertakhta di hati rakyat? Kalau sebenar-benarnya fama ini telah bertakhta di hati rakyat, bermaknanya program-program yang kita laksanakan itu benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Saya nak mengelakkan daripada kaki tangan kita ini apabila saya pergi ke negeri dan juga daerah, asyik menceritakan kepada kita apakah kejayaan yang mereka hadapi. Bagus. Yang itu bagus. Namun begitu, the purpose of KP turun ke bawah atau TKP turun nak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaki tangan berkenaan dalam dia meneruskan sistem penyampaian. Yang ini kena penting. Bukan saya kata saya setuju dia orang menceritakan tentang kebaikan, namun begitu sebenarnya apa masalah dalam pelaksanaan? Kerana wawasan kemakmuran bersama ini dirangka untuk menunjukkan bahawa kita dan rakyat itu berpisah tiada. Supaya kemakmuran yang dinikmati oleh kerajaan, yang diberikan oleh kerajaan itu dapat dinikmati oleh rakyat. Benar-benarkah kita berjaya meningkatkan pendapatan petani? Benar-benarkah kita berjaya untuk meningkatkan pendapatan usahawan kita? Benar-benarkah usahawan yang dibimbing di bawah kita itu bermanfaat di dalam penjiditilan itu? Dan dalam kaedah ini, jangan melihatkan kepada kita nak menegakkan bendera kita saja. Tidak boleh. Kita tidak boleh jadi silo untuk bekerja hanya mengenengahkan kepada diri kita. Ya, tetapi kita perlu menggemblengkan apakah sumber-sumber yang ada di bawah bendera MAFI ini. Sebab itu hari ini saya pakai baju MAFI. Saya nakkan supaya kecintaan kita kepada fama, tetapi sayangnya kita kepada MAFI, ya, dan setianya kita kepada negara. Jadi benda-benda yang ini adalah merupakan elemen atau yang perlu kita adakan di dalam satu ruang lingkup untuk kita menuju kepada rancangan Malaysia ke-12 ini.
Datuk. So kalau kita lihat sebenarnya sangat pentinglah kita bekerjasama antara jabatan dan agensi di bawah MAFI. So di mana Datuk kita saling memerlukan sebenarnya. So jadi kita lihat Fama dari segi aspek pemasaran, so LPP dan DOA juga daripada aspek pengeluaran. So jadi kita perlukan kerjasama daripada semua jabatan dan agensi di bawah MAFI untuk kita meneruskan penyampaian sistem perkhidmatan Fama di peringkat lapangan lah. So baiklah Datuk, daripada ibu pejabat kita terbang pula ke Labuan. So jadi COVID ni kita tak boleh terbang Datuk, kita terbang secara visual. So kita pergi kepada Fama Labuan. So kita ada soalan daripada Fama Labuan Datuk. So jadi boleh kita ambil soalan daripada Fama Labuan? Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Ketua Pengarah Fama Dato' Zainal Abidin bin Yang Razali serta pegawai-pegawai dan kaki tangan Fama yang dikasihi sekalian. Saya Muhammad Hafizuddin bin Saihin yang kini bertugas di Pejabat Fama Wilayah Persekutuan Labuan. Saya ada satu soalan nak diajukan kepada Dato' Ketua Pengarah. Memandangkan Fama masih lagi melaksanakan projek-projek yang sedia ada seperti Pasar Tani dan GBBS pada RMK 12 ini, adakah ianya masih dikekalkan konsep yang sama ataupun diberikan nafas yang baru? Itu sahaja soalan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Muhammad Hafizuddin. So Datuk, kita kata RMK 12, kita kata tadi industri berubah, so pengguna pun berubah dan sebagainya. So bagaimana penerimaan ataupun kita kata persembahan pasar tani kita, GBBS kita, so bagaimana untuk diberikan nafas baru? So bagaimana, haruskah kita teruskan dengan nafas baru ataupun kita nak teruskan macam mana Datuk? Okey. Terima kasih Hafizuddin, terima kasih Wan. Nafas baru ni perlulah nafas baru. Bukan tak bernafas. Ya. Saya nak melihatkan kepada konsep itu. Daripada peringkat awal tadi saya dah mengatakan bahawa setiap satu yang kita laksanakan ini dia perlu kepada penambahbaikan inovasi. Ya. Dua elemen ini perlu digarap di dalam melaksanakan gerai buah-buahan, projek kita gerai buah-buahan. Kita tidak boleh lagi dah melaksanakan gerai buah-buahan dalam konsep individu. Kita kena bergerak kepada medan gerai buah-buahan yang mungkin boleh memberikan impak yang lebih. Sekarang kita dalam pembinaan medan gerai buah-buahan di Port Dickson dan 2-3 tempat lagi lah. Gerai buah-buahan per se itu tidak boleh untuk dilaksanakan macam tu saja. Dia mesti memasukkan elemen pendigitalan di situ. Dan wujudnya ordering online, wujudnya delivery dan sebagainya. Kita kena berubah kepada konsep dengan kita mencampurkan konsep sedia ada itu dengan dibuat penambahbaikan bersama dengan adunan daripada konsep yang baru tadi. Baru kita boleh berjaya. Kita tidak boleh untuk menunggu sahaja di situ. Promosi pun promosi di situ saja. Dia mesti dalam promosi dalam bentuk yang digital kerana itu trend masyarakat masa kini. Kita kena berubah dari segi persembahan, barangan dan sebagainya supaya setiap satu yang kita laksanakan itu benar-benar memberi manfaat kepada kumpulan sasaran kita. So kalau kita lihat Datuk, sebenarnya kita kata cita rasa masyarakat kini dah berubah. So kita ada satu generasi yang kita kata dia tidak ada kita kata tidak ada sumber keuangan, tapi dia ada purchasing power yang sangat tinggi, iaitu anak-anak kita. So sebenarnya mereka ni ada demand. So jadi maknanya konsep kita kata pasar tani, GBBS dan sebagainya, dia harus berubah mengikut dengan perkembangan semasa. So jadi mungkin ada di antara yang tidak makan buah-buahan segar tetapi dia minum jus. So jadi mungkin itu konsep yang kita boleh titik beratkan di dalam GBBS kita lah Datuk. So baiklah Datuk, kita dah pergi tadi kepada GBBS. Okey, sekarang ni kita ada satu soalan Datuk. Kita balik semula ke Kelantan. Kelantan, kita pergi ke siapa Kelantan. Banyak orang Kelantan ni. Itulah. Sebab Datuk Garib ada sini ke? So kita ada soalan daripada Kelantan Datuk, Fama Pasir Putih. Pasir Putih. Fama Pasir Putih Datuk. So jadi kita silakan Encik Haji Muhammad Rizwan. Okey, untuk berikan soalan kepada Datuk. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Wan, apa khabar Wan? Sihat-sihat insya-Allah bos. Sahabat saya ni. Saya Haji Muhammad Rizwan bin Uthman daripada Fama Pasir Putih. Ya.
Daripada pengalaman saya main takraw ni Datuk, Datuk ada pengurus dan pemain yang berwibawa. Jadi soalan sayanya, sejauh manakah perkembangan sepak takraw tim Fama? Sekian. Okey. Terima kasih Haji Rizwan. So jadi Datuk, soalan ni memang di luar skop lah Datuk So tapi kita tahu Datuk memang seorang yang aktif bersukan. So memang difahamkan memang to head of sepak takraw lah. Okey. So jadi Datuk, soalan ni betul-betul kita rasa teruja lah untuk Datuk jawab. Okey, silakan Datuk. Wan, tak ada soalan lain ke Wan? Okey, terima kasih Haji Wan daripada Pasir Putih. Datuk Garik Pasir Putih Datuk Garik. Ya ke? Kampung siapa ni Datuk? Kita tahu Haji Wan ni adalah merupakan kami sama-sama main sepak takraw dalam tim Fama veteran pada masa itu. Perkembangan sepak takraw Fama ini adalah ataupun sukan secara umumnya memang kita beri penekanan. Malah pihak lembaga pun menyediakan peruntukan yang agak besar juga kepada Fama Ibu Pejabat dan juga Fama Negeri. Kita akibat daripada COVID-19 ini maka sukan tani yang menjadi fokus pada kita bagi setiap tahun itu mungkin ditiadakan pada tahun ini. Namun ia tidak merupakan satu full stop kepada kita, pengakhiran kepada kita untuk menghasilkan individu-individu yang cemerlang di dalam sukan. Jadi saya boleh memberi jaminan di sini bahawa pihak pengurusan melalui kelab-kelab sukan Fama akan terus untuk menggiatkan lagi aktiviti-aktiviti sukan kita. Dan tentunya sepak takraw ini akan diberikan penekanan. Tapi saya Haji Wan tidaklah menjadi pengurus ataupun pemain lagi lah. Ya. Tapi kalau nak challenge tu insya-Allah saya akan jadi pemain tapi tidak pengurus lah. Tak boleh nanti orang kata kenapa KP nak jadi pengurus sepak takraw tak jadi pengurus Batu Seremban ke contohnya kan. Kalau Batu Seremban tu bagus juga jadi pengurus tu sebab senang. Senang memang. Sepak takraw ni banyak kerenah. Kan main lebih banyak kalah daripada menang kan. Yang Batu Seremban ni kalah menang pun butiran itu juga yang dilambung dengan bawah. Tapi Batu Seremban Datuk, kalau dia main dia menang susah orang lain tak boleh jalan pula. Saya pun nak belajar Batu Seremban ni. Ya. Saya akan minta Datuk Garik jadi pengurus Batu Seremban pula lepas ni. Dia asyik snooker dan sebagainya. Apa jaminan yang boleh saya berikan adalah dalam aktiviti sukan ni kita akan teruskan. In fact last week pun Presiden Kelab Sukan Ibu Pejabat telah pun memaklumkan kepada saya ada beberapa indoor games yang mungkin boleh kita laksanakan sebagai peringkat permulaan apabila keadaan agak reda sedikit dan kita boleh invite pihak negeri untuk laksanakan. So Haji Wan pun nanti kita akan nanti jadi konsultan sepak takraw lah Haji Wan ya. Ya. Boleh main lagi ke Wan? InsyaAllah Datuk. Main gapo tu, main sepak ke main takraw? InsyaAllah main sepak lagi lah Datuk. InsyaAllah. Boleh sokong. Alright, okay. So terima kasih Haji Wan. So jadi ingat tu masih ada peluang lagi Haji untuk bermain bersama-sama dengan Datuk di dalam gelanggang sepak takraw. Okay, alright. So terima kasih Haji. Baiklah Datuk, kita telah berada di penghujung program kita pada hari ini. So jadi Datuk, saya ingin bertanya dengan Datuk, apa harapan dan nasihat Datuk kepada semua pegawai dan juga kaki tangan Fama untuk kita melaksanakan tugas seharian dalam situasi kita kata norma baru, perkembangan baru dan sebagainya. So silakan Datuk. Okey. Sebagai pengakhirannya, saya ingin merakamkan penghargaan kepada bahagian perancang strategi dengan bahagian yang lain, kita semua kaki tangan yang telah bersusah payah untuk mengadakan medium seumpama ini. Ianya boleh diteruskan lagi dengan kaedah dalam keadaan norma baru ini. Video conference ini boleh dilaksanakan di antara saya dengan pihak Fama daerah dan sebagainya untuk waktu-waktu yang tertentu. Mohon untuk kita semua merujuk balik.
melihat kepada ucapan saya semasa sambutan 55 tahun Fama. Ya. Cuba semua kaki tangan melihat dalam ucapan itu ada dua perkara yang saya tekankan. Pertama, saya katakan, ya, di dalam pelaksanaan kerja, maka saya tak boleh tolerate kepada perkara-perkara yang melanggar peraturan-peraturan. In fact, saya ada nyatakan dengan jelas bahawa don't ever try to challenge me. Itu peringatan tegas saya. Lepas itu, saya menerangkan betapa jauh di sudut hati saya ini, saya amat menyayangi semua kaki tangan. Ya, itu hati kecil saya kata. Memek muka dan cakap dan perwatakan saya ini mungkin berbeza dengan apa yang ada dalam hati kecil saya. Saya nakkan supaya semua kaki tangan ini bersama-sama dengan saya dalam kita menjadikan keseimbangan luaran dan dalaman memacu kecemerlangan Fama. Ini yang saya cuba nak tekankan. Dan penghayatan yang sebenar yang saya katakan tadi adalah perlu bermula daripada diri kita itu sendiri. Bagaimana kita di dalam keterbatasan, di dalam sumber-sumber yang terbatas, dalam keadaan COVID, banjir dan sebagainya ini, bagaimana kita mengolah inovasi kita bagi memastikan penyampaian kita ini tidak terjejas, supaya setiap daripada usahawan atau kumpulan sasar kita akan mendapat faedah. Baiklah Datuk, masa sangat mencemburi kita Datuk, ya. So jadi di sini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama-sama kita dalam program Amanat tahun 2021 yang merupakan julung-julung kalinya kita adakan secara langsung Datuk. So jadi insya-Allah ianya tidak akan berakhir saja di sini. So jadi kita akan teruskan program-program berbentuk wawancara dan sebagainya pada masa yang akan datang supaya kita di peringkat ibu pejabat ni, terutama di peringkat pengurusan tertinggi, dapat bersama-sama dengan seluruh warga kerja Fama di setiap lapangan negeri sehinggalah ke daerah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendengar tadi segala perkongsian, amanat dan panduan yang diberikan oleh Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama. Semoga kita semua dapat menjadikan ianya sebagai panduan untuk kita bekerja, menyampaikan perkhidmatan kepada golongan sasar dan dalam masa yang sama mempertingkatkan keseimbangan kekuatan kita secara luaran dan juga dalaman. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan ini kita sentiasa diuji untuk menjadikan kita lebih kuat. Ini bukan bermakna kita bersendirian. Tabung kebajikan kaki tangan Fama yang diilhamkan oleh Yang Berbahagia Datuk Zainal Abidin bin Yang Razali, Ketua Pengarah Fama, telah berjaya mengumpulkan dana yang disumbangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan seluruh warga kerja Fama untuk sama-sama membantu meringankan kesusahan rakan-rakan kita yang terlibat dengan bencana banjir baru-baru ini. Mari kita saksikan sorotan kunjungan Datuk Ketua Pengarah menyantuni warga Fama dan juga usahawan yang terlibat di dalam bencana tersebut. Kita saksikan paparan ini. Sudah sampai paras buku lali. Jangan keluar ke mana-mana ya sayang. Pesan ibu. Sorot resahmu di balik pintu harapan, sidai baju gusarmu di ampayan kasih. Kesini, aku lipatkan kaki seluarmu. Dah paras lutut ni, ayah mengeluh. Tutuplah diri dengan gebar besar. Lenalah dulu. Bermimpilah jika mahu. Nanti aku kejutkan. Ya, aku kejutkan. Andai air tak surut-surut, masih mahu memenuhi desa yang sendu ini. Paras pinggang sekarang. Bersedialah. Sudahkah kau simpan dokumen pentingmu? Simpanlah baik-baik dalam beg hadiah dari sekolah. Apabila air tak mahu memaafkan lagi,
usah lupa, bawalah semua bersama-sama. Telah hampir ke dada amaran untuk berpindah. Tidak dapat kita tunggu lagi. Rumah amal ini, air telah menyapa tangga, bagai ingin membasuh noda yang dipalitkan di dalam sedar, di luar sedar. Berpindahlah dari leher hampir hapuskan hidung. Tak mungkin dapat kita bernafas lagi. Carilah ruang yang lain sementara. Apabila nanti telah reda, kembalilah. Namun jangan kau ulangi. Jangan kau ulangi khilaf yang lalu. Sesungguhnya Yang Maha Esa, Maha Pengasih. Bantuan kini telah tiba dari pemimpin dan insan prihatin. Pakaian, makanan, wang ihsan maupun kudrat, malah doa juga turut mengiringi. Ujianmu ini tidaklah kejam, cuma untuk peringatan kepada kami, tanda kasihnya yang tidak berbelah bagi. Bumi yang menangis, banjir datang mengingatkan. Insaflah, insaflah.